hadis iaitu hadis dhaif. Dan untuk kelas tambahan yang akan datang, kita akan mula kepada teknik macam mana kita nak jawab ulumul hadis. Bila kita dah tahu tajuk ulumul hadis, kita dah faham, baru senang kita nak jawab apa-apa pun soalan. Okey, jadinya kat sini Ustaz akan sharekan slide. Tak payah bimbang tak payah buka kamera pun tak apa. Untuk kelas-kelas malam-malam ni no problem. Dan tak akan ada Ustaz suruh bacalah. Arais buka kamera. Terima kasih Arais. Alhamdulillah. Siapa yang buka kamera tu baguslah kan. Bagi semangat sikit lah. Kalau bagi semangat, seronok sikit. Okay, Alhamdulillah. Baik. Kita tengok kat sini. Hadis dhaif Okay, hadis dhaif. Apa tu hadis dhaif? Bila disebut hadis tu hadis dhaif, maka hadis dhaif ini ialah, Ustaz tandakan kat sini, hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih daripada syarat hadis makbul. Ini yang keyword penting ni, yang calon-calon SPM selalu terlepaslah. Perkataan apa? Perkataan hadis makbul. Makbul ni maksudnya diterima. Hadis yang tidak memenuhi satu atau lima daripada syarat-syarat hadis makbul. Cuba awak beritahu kat Ustaz dekat ruangan chat, awak boleh type. Ada berapa syarat-syarat hadis itu menjadi hadis yang makbul, hadis yang diterima? Ada berapa? Ada berapa agaknya? Awak tulis kat ruangan chat jangan voice tulis kat ruangan chat. Ada berapa syarat hadis? Nurul Izzah kata 5, dia jadi tanda tanya kan, 5, orang lain macam mana pula? Ada berapa syarat-syarat hadis makbul? 5 atau 6 kata Luqman. Okey, Luqman dia ada bahagi kat situ. Syahrul kata 5. Arab Iskandar pun sama juga, dia kata 5. So jawapan dia, syarat hadis makbul tu, betul, dia ada 5 tau. Syarat hadis makbul tu. Dia ada 5. 5 tu apa? Adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada illah. Cukup 5 ni, hadis tu akan dinamakan hadis sahih ataupun hadis hasan. Cuma hadis hasan ni, dia jadi hadis hasan sebab dekat yang nombor 2, dhabit tu, dia kurang dhabit. Sebab tu dia jadi hadis hasan. Dia jadi status dia yang nombor 2 tertinggi. Jadi hadis dhaif ni, dalam 5 syarat ni, dia mungkin tak cukup satu. Ni tidak memenuhi ni, maknanya mungkin dia tidak memenuhi satu, ataupun mungkin dia tidak memenuhi 2, ataupun kesemuanya ni pun dia tidak memenuhi. Itu orang panggil dhaif yang paling dhaif lah tu. Teruk sangat. Jadi dalam peperiksaan SPM, bila dia tanya apakah pengertian hadis dhaif, 2 markah. Markah yang pertama datang dekat sini. Sampailah perkataan makbul. Ini dapat 1 markah. Lepas tu baru kita beri iaitu. Apa dia hadis makbul tu? Iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Maka awak semua akan dapatlah markah 2 markah. Sebenarnya tak susah mana pun. Cuma kadang-kadang kita tak jelas. Bila tak jelas itulah buatkan kita rasa susah. Tapi senang je. Jadi untuk pengertian ni kan, awak semua kalau awak rasa okey, macam biasa awak tekanlah button tangan tu. Untuk kita tahu siapa yang okey lah. Yang tak faham jangan tekan, jangan risau. Ustaz tak marah pun. Okay. Bila tekan tu maksudnya awak komitmen lah. Ada komitmen, okey saya dah faham. Alright. Jadi sampai tekan tu tahniah lah yang dah faham. Yang mana belum faham, tak apa awak boleh PM Ustaz. Ataupun nanti awak boleh tengok rakaman ni semula. Okay, sekarang ni kita tengok yang kedua. Okay, terima kasih yang tekan tangan tu. Kita pergi yang kedua. Hadis dhaif ni, apa martabat dia kan? Okay, hadis dhaif ni apa martabat dia? Dhaif, walaupun dia dhaif, tapi dia bukan semuanya sama taraf. Dhaif kat sini maksudnya dia ada yang terlampau lemah, dia ada yang sederhana lemah. Ini yang kalau dalam buku teks. Dalam buku teks dia ada 2. Ada yang terlampau lemah, ada yang sederhana lemah. Ibaratnya macam contoh, ni contoh kalau kat kelas tu mungkin dia kelas peralihan ataupun kelas yang orang kata murid-murid yang tak berapa cemerlang kan. Jadi dalam kelas tu bukan semua murid tu tak cemerlang. Ada juga yang sederhana, ada yang memang tak cemerlang langsung. Macam tu juga hadis dhaif. Berbanding kelas yang orang panggil kelas elit contoh kan. Kelas contoh di sekolah asrama penuh.
Semua murid cemerlang. Jadi semua cemerlang. Yang ini kita nak cerita dhaif ni maksudnya dia punya level ada yang terlalu lemah. Hadis tu ada yang terlalu lemah, ada yang sederhana lemah. Itu martabat dia. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ini contoh hadis dhaif. Yang ini Ustaz tak payah bacakan lah. Ini dicontohkan saja. Kemudian kita nak tengok dhaif pada matan. Okay, bila kita cerita pasal hadis, awak akan sentiasa dengar dua perkataan ni tau. Satu namanya sanad, satu namanya matan. Kalau dua perkara ni awak masih lagi, orang kata apa tak faham, itu satu masalah besar lah. Sebab bila kita cerita pasal hadis, masih amal kat kamera bila kita buka pasal hadis, dia mesti akan main dua benda ni. Sama ada sanad ataupun matan. Saya nak tanyalah awak semua kan, awak pergi kat ruangan chat apa yang awak faham tentang matan mengikut diri awak? Matan tu apa yang awak rasa awak faham? Matan ni apa? Ikut diri awak apa yang awak rasa? Matan tu apa? Okey, kita tunggu jawapan awak semualah. Apa awak faham matan tu apa kan? Matan. Saya bagi masa dalam mungkin beberapa saat lagi. Dalam 60 saat je lah, nak tarik pun ambil masa kan. Matan tu apa? Nama-nama perawi ke? Matan ni apa benda kan? Amal kata ulum hadis, Auni kata teks hadis, Nurul Izzati kata teks hadis. Ashraf kata teks hadis. Okey, betul lah tu. Jadi betul tu. So matan ni dia adalah teks hadis. Matan ni. Contoh, hadis Nabi kata, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Jadi statement setiap amalan itu dengan niat, itu namanya matan. Okey. Itu namanya matan. So siapa faham maksud matan, tekan tangan. Maksud matan. Yang tak faham maksud matan, tulis kat ruangan catatan, saya masih belum faham matan. Awak catat kat buku catatan awak supaya nanti awak boleh tanya ustaz balik. Terima kasih. Yang faham, yang tak jelas tu nanti buat catatan. Okey, matan tu dia teks hadis. Jadi teks hadis tu yang kadang-kadang menyebabkan dia tu jadi dhaif. Teks hadis tu yang menyebabkan dia tu jadi dhaif. Kadang-kadang perawi okey, sanad dia bersambung, tapi matan tu menyebabkan dia dhaif. Dalam buku teks tingkatan 4, ni buku teks tingkatan 4 yang ini ada kesilapan tau dalam buku teks tu. So nombor 4 ni dia tak ada. Nombor 4 ni dia pergi kat mana? Nombor 4 ni dia akan pergi dekat sanad. Jadi untuk dhaif pada matan dia bukan ada 6, dia ada 5. Dia ada 5 sebenarnya. Okey, yang pertama ni, Ustaz padam dulu nombor 4 ni. Tapi awak ingat nombor 4 ni tak ada dia tersilap buku ni. Okey, yang pertama ni nama dia ialah maklub. Maklub ni macam mana? Ada pertukaran pada perkataan. Ini keyword dia ni. Orang kata ini dia punya apa maksud maklub tu? Ada pertukaran pada perkataan. Yang belakang ni senad je. Senangnya sanad atau matan. Memang kita cerita pasal sanad kan? Sanad atau matan. Macam mana pertukaran tu? Pertukaran tu macam ni. Contoh dalam hadis Nabi, Nabi cakap, bila kita bersedekah, seolah seumpama sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Itu matan dia, teks hadis dia. Tapi ada hadis ni, dia kata terbalik. Bila kita bersedekah, hendaklah kita bersedekah tangan kiri, seumpama tangan kanan tak tahu. Jadi dia berlaku maklub. Tertukar perkataan tu. Jadi hadis yang tertukar tu, ulama hadis berikan nama dia maklub. Supaya bila kita tengok hadis tu, bila dia tulis hadzal hadis maklub, kita tahu matan teks tu ada yang tertukar. Sebab itulah dinamakan maklub. Jadi hadis yang betul tu, hadis yang sahih lah. Maksudnya itu yang kita pakai. Yang terbalik tu kita tak pakai. Okay, jadi itulah maklub. Jelas tak maklub? Okay, kalau jelas, awak typekan jelas. Nak kat tangan pun boleh, tak masalah. Nak kat tangan boleh, nak type jelas pun boleh. Itu maklub. Dia tertukar. Macam mak kita lah. Pesan beli ikan sardin. Kita pula beli laici.
Itu tertukar teruk tu kan. Tertukar teruk tu. Jangan jadi macam tu lah. Okey, itu makhluk. Jadi Alhamdulillah, kita dah tahu dah makhluk tu apa kan. Okay, sekarang kita tengok pula yang kedua ni. Yang kedua ni, nama dia Mudtarib. Mudtarib yang kedua ni. Mudtarib. Mudtarib ni macam mana? Mudtarib ni, bila riwayat itu, istilah dia kita ambil kat sini. Banyak riwayat yang sama kuat. Riwayat tu sama kuat. Tetapi bercanggah antara satu sama lain. Riwayat tu sama-sama kuat. Riwayat yang satu ni cakap macam ni. Riwayat yang satu ni cakap benda berlainan tentang satu isu. Contoh macam matematik lah. Cikgu bagi soalan matematik. Mak awak ajar cara tolak macam ni. Cikgu matematik ajar cara tolak macam ni. Ayah pula ajar cara lain. Ada banyak cara. Tapi semua tu sama kuat. Sampai tak tahu nak pilih yang mana. Bila hadis pun macam tu. Ada satu isu, hadis ni cakap macam ni, hadis ni cakap macam ni, hadis ni cakap macam ni. Semua sama kuat. Maka bila semua hadis tu sama kuat, tak tahu nak pilih yang mana, ulama hadis berikan nama dia Mudtarib. Mudtarib. Sama kuat. Tapi realiti Ustaz bagi tahu kat awak, tak pernah berlaku lah benda ni. Tak pernah berlaku sebab ialah macam mak awak. Mak awak akan cakap, mak punya formula ni lagi kuat tau. Jadi awak akan ikut formula mak. Jadi tak berlakulah Mudtarib sebenarnya. Kalau awak pula, saya nak ikut yang cikgu lah. Cikgu punya lagi kuat. Jadi sebenarnya macam tu lah. Tak berlaku sebenarnya Mudtarib tu. Tapi nak gambarkan, bila berlaku macam ni, kita akan bagi nama dia Mudtarib. Okay. So itu yang Mudtarib. So yang Mudtarib ni, jelas tak? Kita nak panggil nama lah pula kan? Amirah jelas tak yang Mudtarib? Kebetulan saya panggil Amirah, dia pun raise hand. Amirah jelas tak Amirah? Jelas Ustaz. Jelas kan? Maksudnya sama kuat. Riwayat hadis semua sama kuat. Okay, sekarang kita pergi masuk pula. Sebenarnya belajar ilmu hadis seronok tau. Dia seronok kalau faham lah. Kalau tak faham, rasa macam kalau kat dewan kuliah bila nak habis kan. Contohlah. Yang ketiga, Mudraj. Mudraj. Apa itu Mudraj? Mudraj ni, dia punya keyword dia, ada pertambahan unsur luar. Yang belakang ni semua sama tau. Sanad, matan. Yang sama. Jadi senang. Belakang ni orang kata package lah. Hafal tu senang. Yang kita nak utamakan yang kat sini ni. Pertambahan unsur luar. Macam mana pertambahan unsur luar tu kan? Kita bayangkan, mungkin awak mungkin dah lama tak pergi sekolah kan. Tapi kita cuba bayangkan. Ustaz kat depan, awak pun duduk kat kursi masing-masing. Dan kalau dewan kuliah tu, besar kan dewan kuliah kan. Jadi Ustaz pun cakap, okey Ustaz nak bacakan hadis. Semua anak-anak murid Ustaz tulis ya. Ustaz tak tulis kat whiteboard. Semua orang tulis. Jadi masing-masing ambil pen. Masing-masing tunduklah kepala. Kan dia pula nulis pandang depan kan. Jadi tunduk bawah. Jadi Ustaz pun kata. An Abi Hurairah, an Ubay, an Umar. Sebut. Ustaz pun bacakan hadis. Hendaklah kamu banyakkan bersolat malam. Lepas tu Ustaz pun pandang belakang. Bila Ustaz pandang belakang, tiba-tiba Ustaz nampak ada murid lambat. Dia lalu ikut belakang. Muka dia nampak berseri-seri. Jadi Ustaz pun dalam hati cakap, cantik tu muka budak ni. Jadi Ustaz pun terspontan cakap, barang siapa yang solat di tengah malam, insya-Allah mukanya berseri di siang hari. Yang awak ni duduk salin tunduk bawah ni, awak ingat yang itu hadis. Padahal awak bukan salin hadis. Awak telah menyalin perkataannya Ustaz spontan tercakap. Jadi awak salin. Barang siapa yang bersolat tengah malam, mukanya berseri. Lepas tu Ustaz pun sambung balik baca. Banyakkan baca Quran. Tapi dia terus sambung. Banyakkan baca Quran. Jadi teks tu, hadis tu, ada pertambahan unsur luar. Yang muka berseri solat tengah malam tu. Sedangkan Ustaz sebut benda tu untuk murid yang datang lambat tadi. Jadi bila masuk unsur-unsur luar tu, itulah namanya Mudraj. Boleh? Mudraj. Luqman. Boleh Luqman Mudraj? Faham? Syuk ni Luqman tu. Aman? Arash? Okey Arash? Okey ya. Jadi kalau sesiapa yang faham Mudraj ni, tekan tangan masing-masing. Dia kan dalam belajar ni Ustaz nak share satu tips lah kat awak. Ni tips yang Ustaz juga amalkan lah. Ya, Ustaz amalkan. Kita kadang-kadang kita belajar bukan sebab kita pandai sangat sebenarnya. Kita boleh ingat tu bukan sebab kita ni bijak sangat. Lahir-lahir banyak minum susu masa kecil, susu mahal kan.
Tapi sebenarnya kita boleh ingat, kita boleh faham tu Allah bagi. Jadi bila awak faham suatu ilmu, tak kisahlah ilmu agama ke, ilmu dunia ke, awak terus cakap dalam hati, Alhamdulillah. Macam tu. Contoh kan, Ustaz ajar awak ni mudraj. Awak tahu cakap dalam hati awak, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku faham juga. Tahu dah Allah. Macam tu. Mudraj. Ini tips lah. Sisi yang kita belajar tu, kita bagi tips dan santai kan. Okey, sekarang mudraj dah selesai. Yang ini kita tak nak cerita. Yang ini kita cerita tempat lain sebab dia salah tempat ni. Kita pergi yang dekat sini. Musahaf dengan muharraf. Musahaf dengan muharraf ni, dia berlaku apabila ada pertukaran kalimah kerana kesilapan membaca, menulis dan mendengar. Maksudnya, dia tersilap baca matan tu. Tersilap baca. Dia tersilap tulis. Dia tersilap tulis, dia tersilap dengar. Dia tersilap dengar. Maksudnya, guru dia cakap tu, guru dia tak ada masukkan unsur luar tau. Memang teks yang itu. Tapi dia tersalah dengar. Tak tahulah dia mungkin tak kulit telinga ke macam mana kan. Ustaz bagi contoh Ustaz bagi contoh. Sekejap. Okay, Ustaz bagi contoh. Perkataan ni. Zaman dulu, tak ada baris tau. Buku-buku hadis tak ada baris. Okay, jadi kalau macam ni lah kan. Ustaz nak tanyalah kan. Siapa Ustaz nak tanya ya? Ustaz nak tanya murid Elia lah. Elia kan, kalau macam ni, Elia nak baca apa? Halqi ke hilaki? Halki. Halqi. Kalau Elia dia baca halqi. Halqi. Okay. Halqi. Sebab kitab dulu dia tak ada baris. Halqi. Tapi dia juga mungkin boleh jadi hilaki. Hilaki. Oh, silap. Hilaki. Kita ada dua perkataan kat sini. Halqi, hilaki. Asalnya dia tak ada baris. Jadi bila orang tersalah sebut, maka hadis tu akan jadi al-muharraf tadi tu. Contoh perkataan halqi. Halqi ni maknanya cukur. Hilaki maksudnya membuat satu perkumpulan. Jadi dalam hadis Nabi tu, Nabi kata naha Rasulullah SAW, Nabi melarang membuat hilaki. Maksudnya membuat satu kumpulan ketika nak solat Jumaat. Kumpulan tu maksudnya dilarang dalam masjid tu buat kumpulan. Tapi ada satu tempat ni dalam satu kisah mengatakan masyarakat tu dia salah baca. Dia baca halqi. Jadi masyarakat tu 40 tahun mereka tak cukur sebelum nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab salah baca. Oh kesian 40 tahun mah. 40 tahun beramal dengan amalan yang salah. Masya-Allah. Jadi yang salah ni, halqi yang salah ni kita namakan dia sebagai musahaf muharraf. Musahaf muharraf. Salah baris. Macam tu. Dalam bahasa Arab ni salah baris, salah makna. Salah baris, salah makna. Jadi itulah dia musahaf muharraf. Sama ada salah baca, salah tulis ataupun salah dengar. Guru sebut huruf zal tapi dia tulis huruf zai. Dia salah dengar. Dia salah dengar. Okey, jadi itulah yang nombor 4. So awak faham nombor 4? Awak angkatlah tangan masing-masing. Lepas tu jangan lupa cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat aku tahu nombor 4 ni. Kalau tak selama ni dulu dah faham tapi lupa kan. Okey, sekarang kita pergi yang terakhir ni. Yang terakhir ni nama dia ialah mu'allal. Mu'allal. Mu'allal ni maknanya hadis ni dia ada cacat. Cacat tu bukan makna perawi tu sengit sebelah ke kan. Sengit sebelah dia balik kau ni cacat. Bukan. Bukannya dia tu tempang ke buta. Perawi buta, oh kau ni mu'allal. Tak. Mu'allal ni maknanya, contoh, ustaz ada 5 orang anak murid. 5 orang anak murid ni, semua power lah ni. Tapi jelah manusia ni bukan maksum kan. Jadi dalam 5 ni, 4 orang cakap perkara yang sama, seorang ni cakap benda yang lain. Ataupun mungkin 4 orang ni tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa, tapi mencakapkan hadis yang sama,
Matan yang sama, sanad yang sama. Yang seorang ni dia berbeza. Sanadnya sama, matannya lain sikit. Dia berbeza. Bila berbeza tu, dia yang beza tu dinamakan sebagai mu'allal. Cacat. Matan dia tu cacat. Tak cukup sifat matan dia tu. Macam orang cacat, sebab tu disebut cacat. Mu'allal ni berasal dari perkataan illah. Illah. Tapi kecacatan dia ni kecacatan yang sembunyi. Orang-orang biasa tak boleh jumpa. Yang jumpanya pakar. Pakar boleh jumpa penyakit ni. Penyakit mu'allal ni. Okay, so inilah dia dhaif pada matan. Dhaif pada matan. Ni sebenarnya apa yang awak belajar ni, ini ilmu degree sebenarnya. Ilmu degree. Nanti awak masuk universiti, Ustaz doakan awak masuk universiti, nanti awak macam dah, orang kata, saya dah tahu dah ni, Ustaz Ilmi dah ajar dah. Nanti cakap bersyarah, Ustaz Ilmi ajar tau. Contoh lah. Macam bersyarah tu kena Ustaz kan. Jadi awak akan mudah dah kat situ. Dah mudah dah sikit. Maksudnya dah faham kan. Bila pensyarah kata, hadal hadis muttarib. Tahu dah muttarib ni. Macam tu. Okay, so sekarang tu dhaif pada matan. Kita pergi yang seterusnya. Yang ini tau, ini penting ni. Kalau hadis tu hadis dhaif, kalau dia dhaif, kita jangan cakap ke orang, baginda Rasulullah SAW bersabda. Tak boleh sebut perkataan tu. Kita kena sebut macam mana? Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ataupun telah sampai kepada kami cerita dari Rasulullah SAW. Sebab hadis dhaif ni, kan dia kan tak cukup syaratnya 5 tu. Bila dia tak cukup syarat, kadang-kadang mungkin betul hadis tu. Mungkin salah. Dia jadi macam tak pasti kan. Bila tak pasti, jadi kita guna istilah ada cerita Rasulullah sampaikan hadis. Ada riwayat hadis. Tapi kita tak boleh cakap, baginda memang cakap. Tak boleh cakap macam tu. Sebab dia hadis dhaif. Macam kita dengar khabar angin lah. Ada dengar orang kata dekat sekolah tu ada budak kena COVID. Sebab tak pasti, kita cakap macam tu. Tapi kalau kita pasti, memang ada. Macam tu. So itu istilah-istilah. Tapi jangan risau, ini tak masuk periksa pun. Ini nak bagi pertambahan ilmu je. Okay. Sekarang ni dhaif pada sanad. Sanad. Bila sebut sanad, gambaran dia macam ni. Ni sanad. Sanad ni maksudnya dapat daripada siapa? Ni penulis ni, contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari nak dapat hadis, mesti dia dengar daripada seseorang. Dia dengar daripada siapa? Ni dengar daripada siapa, dengar daripada siapa, daripada siapa, sampai daripada Rasulullah. Kalau berlaku macam ni, ini namanya hadis sahih lah. Cantik lah, tak ada masalah. Cantik sangat macam ni. Tersusun je kan. Tapi sekarang ni macam mana hadis dhaif tu dia boleh berlaku? Dia berlaku yang pertama, namanya mu'allaq. Mu'allaq ni maknanya sanad terputus ataupun sanad tu hilang di peringkat permulaan. Macam mana peringkat permulaan tu? Dia terputus dekat sini. Ni, dia terputus kat sini. Bila sanad tu terputus kat sini, sepatutnya penulis ni, dia mesti dapat daripada orang ni, tapi tiba-tiba dia tulis terus kat sini. Maka hadis ni telah dinamakan mu'allaq. Terputus sanad di peringkat permulaan kat sini. Terputus kat sini. Terputus satu ataupun terputus lebih. Lebih tu apa? Terputus kali 2. Teruk tu. 3, lagi dah teruk. 4, lagi dah teruk. 5, nak mampus. Astagfirullahalazim. Nak mampus pula. Tak boleh cakap itu. Benda ni lah berakam. Astagfirullahalazim. Jadi, maksudnya tak boleh. Orang kata, tak boleh pula. Maksudnya inilah dia mu'allaq. Terputus. Kalau macam ni kita tengok, teruk mu'allaq dia ni. Teruk mu'allaq dia ni. Terputus banyak ni. 3 sekali macam ni. Tapi pada dasar dia, dia mesti start pada bawah. Kalau macam ni dia tak jadi mu'allaq. Macam ni dia jadi mu'allaq juga. Sebab dia pada bawah. Asalkan dia terputus kat bawah ni. Mu'allaq ni dia tergantung. Kita bayangkan dekat atas ni macam ada pokok. Kita ikat dengan tali ke tanah. Terputus. Jadi dia tergantung. Tu mu'allaq nama dia. Mu'allaq. Okay, jadi itulah mu'allaq. Jelas mu'allaq. Raise your hand. Mu'allaq. Mu'allaq. Okay. Alhamdulillah. Itu mu'allaq. Sekarang kita tengok pula. Apa tadi Mu'dal. Mu'dal ni apa pula? Dia macam tu lah. Belajar ilmu hadis ni. Ingat senang ke belajar ilmu hadis? Kena ingat banyak. Apa tu mu'allaq. Apa itu mu'dal. Tapi tak apa. Boleh ingat nanti. Awak kan power-power semua.
Mu'dhal ni maknanya gugur rangkaian sanad dua orang perawi berturut-turut atau lebih. Maksudnya dia gugur dua orang perawi berturut-turut atau lebih. Macam mana situasi dia? Situasi dia berlaku macam ni. Dia berlaku dua orang perawi berturut-turut. Berturut-turut sini. Macam ni. Dua orang perawi berturut-turut. Jadilah dia mu'dhal. Ataupun lebih. 3 sekali. Kat sini. 3 sekali. Jadilah dia mu'dhal. Berturut-turut. Kalau macam ni, hadis jadi hadis apa? Siapa tahu? Boleh voice. Jadi hadis apa? Mu'allaq. Mu'allaq. Betul lah tu. Sebab apa mu'allaq? Sebab dia terputus di peringkat permulaan ni. Itu nak kenal. Jadi kalau mu'dhal, dia tak akan putus kat permulaan. Sebab itulah ulama' membagikan nama-nama ni supaya kita tahu. Dia sebut mu'dhal, ini mesti terputus 2 berturut-turut ni. Ataupun lebih. Bila sebut mu'dhal. Mu'allaq terputus di permulaan. 1 atau lebih. Mu'dhal terputus 2 perawi berturut-turut atau lebih. Itu mu'dhal. Kemudian kita tengok pula nombor 3, munqati'. Munqati' ni dia terputus sanad sahabat atau terputus sanad pada mana-mana bahagian. Dia macam mana tau? Nak ambil senang, ambil bawah ni. Terputus sanad pada mana-mana bahagian. Ini keyword yang mudah tak faham. Macam mana dia berlaku? Dia berlaku munqati' ni dekat sini. Dia kat sini. Jadilah dia munqati'. Pada mana-mana bahagian. Mungkin juga dia dekat sini. Mungkin juga dekat sini. Mungkin juga dia dekat sini tak boleh. Macam ni lah. Dia kena mana-mana bahagian. Kalau dia berturut-turut, dia dah tak jadi munqati'. Dia jadi mu'dhal. So dia macam ni lah contohnya. Macam ni. 1 ke, 2 ke. Tapi dia jadi macam ni lah. Itulah munqati'. Munqati' ni tadi, munqati' macam cakap Kedah je kan. Munqati' ni terpotong sanad sahabat atau terputus pada mana-mana bahagian. Itu munqati'. Lepas tu kita pergi pula yang mursal. Mursal terputus sanad sahabat. Ini mudah sikit. Mudah nak ingat lah. Terputus sanad sahabat. Okey, mursal. Terputus sanad sahabat. Macam mana terputus dia? Kat sini. Daripada bawah, hadis tu dah cantik dah. Cantik betul kan. Daripada bawah pun naik atas, cantik dah. Kali tabi'in, dia pergi habaq pula terus kat sini. Tabi'in tak cakap nama sahabat kat sini. Tak dinyatakan dapat daripada sahabat mana. Jadi teruslah hadis tu jadi mursal. Sebab telah terputus sanad di peringkat sahabat. Terputus kat sini. Itu kalau mursal. Lepas tu satu lagi nama dia adalah Al-Mazid fi Muttasil Al-Asanid. Ini yang tadi Ustaz kata. Dia berada dekat salah tempat. Teks ni dia ada dekat matan. Tapi sebenarnya dia sepatutnya dekat sanad. Nanti awak tengok buku teks awak tu. Awak tak ada buku teks kan? Tengok PDF tu dia ada kesilapan kat sini. Ni sepatutnya dekat sanad. Hadis tu asalnya dah cantik dah macam ni. Banyak dah riwayat. Semua macam ni. Macam mana ada satu riwayat ni. Dia duk tambah nama perawi. Contoh nama perawi tu Abu. Kita bagi nama Abu lah contoh. Bagi nama Abu. Dan Abu ni tidak dikenali. Siapa Abu ni? Wah, pula tiba-tiba ada nama Abu ni. Jadi hadis yang tiba-tiba muncul ditambahkan nama perawi ni, maka dinamakanlah dia sebagai Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Menambah nama perawi di pertengahan sedangkan sanad dah memang dah bersambung dah. Dia buat duk pasal pula tambah benda ni. Sebab bagi contoh, kiasan dalam kehidupan, awak dengar berita, awak akan dapat duit RM10,000. Banyak tu. RM10,000. Jadi awak pun tanya, dapat dari mana? Siapa beritahu berita ni? Daripada ayah. Ayah dapat dari mana? Ayah dapat daripada berita. Berita dapat dari mana? Berita dapat daripada JPN. JPN dapat daripada mana? Dapat daripada orang asli. Orang asli dapat pada? Dapat daripada Perdana Menteri.
Orang asli tu telah menjadikan sanad itu jadi lemah. Lepas orang asli dekat tengah-tengah hutan tu, masuk kat sini maksudnya orang asli yang dia tidak bergaul dengan orang. Tak pernah ada jumpa siapa-siapa. Macam mana pula tiba-tiba dapat berita tu pula? Dan dia boleh tahu pula kan? Jadi bila berlaku macam tu, terus dinamakan dia tu Dha'if Al-Mazid fil Muttasil Al-Asanid. Dia jadi macam tu. Sanad tu dah sememangnya bersambung, tapi tiba-tiba dia tambah nama perawi. Itu nak mudah ingat. Okey, untuk sampai tadi tu, kita sebut apa tadi? Mursal, Munqati' dengan Al-Mazid fi Muttasil Al-Asanid. Kalau tiga-tiga tu awak jelas, awak tekan 3 kali tangan. Tekan 3 kali tangan. 1, 2, 3. Oh, berkelip-kelip. Alhamdulillah. Syukur. Itulah kepuasan bila kita ajar agama ni tau. Sebab kita rasa macam Alhamdulillah ada pewaris yang akan menyambungkan. Satu hari nanti anak-anak ustaz pun akan belajar dengan awak juga. Awak akan ajar anak ustaz pula kan. Dia macam tu lah, dulu guru ustaz ajar ustaz. Sekarang ni ustaz pula ajar anak guru ustaz. Dia bergilir-gilir supaya ajaran Islam tu semakin terus dapat terpelihara kan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada ada satu ni, Mudallas. Mudallas ni, dia adalah kalau tengok dekat dalam buku teks, maksud dia, tengok maksud sekejap, maksudnya ialah jenayah tau, jenayah tadlis. Tadlis ni maksudnya pemalsuan, dia buat satu pemalsuan dalam periwayatan. Macam mana dia buat pemalsuan tu? Okey. Ni Ustaz nak terang kat awak. Okey, Ustaz nak ambil contoh nama lah ya. Ustaz ambil nama siapa ya? Ustaz ambil nama Syarul lah. Syarul ada kan Syarul? Ada Ustaz. Okey, Syarul. Ustaz nak tanya Syarul lah. Syarul kenal tak The Rock? Kenal Ustaz. Kenal kan? Nama dia Dwayne Johnson kan? Ya Ustaz. Okey. Pernah tak jumpa The Rock? Depan-depan salam dengan dia, peluk dia? Tak pernah. Tak pernah lagi? Alamak, tak pernah. Ustaz pun tak pernah kan? Okey. Syarul dengan The Rock hidup satu zaman tak? Satu zaman. Satu zaman. Kalau dengan P. Ramlee? Tak. Tak kan? Tak pernah jumpa, tak satu zaman kan? Tak hidup sama zaman dengan dia kan? Okay. So Syarul dia satu zaman dengan The Rock. Sebab R lah. Rock. What The Rock is cooking. Okay, The Rock. Alright, The Rock. Ini Syarul. S. Syarul, dia meriwayatkan satu hadis, dia kata dia pernah dapat daripada The Rock ni. Sedangkan mereka ni tak pernah berjumpa. Itulah namanya tadlis. Dia buat pemalsuan. Dia kata dia dapat. Sekali pandang, dia orang hidup sezaman, tak mustahil. Maksudnya yang kaji ni bukan calon-calon orang lah. Macam Imam Bukhari dia kaji ni. Dia jumpa, dia tengok, kita belajar ilmu jarah ta'dil kan. Tarikh hidup, tarikh mati, kelas tambahan yang lepas-lepas kan. Bila dia hidup, bila dia mati, check, dia orang ni rekod tak pernah jumpa pun. Macam mana dia boleh dapat hadis pada orang ni ya? Itulah namanya tadlis. Itu namanya tadlis. Pemalsuan. Mereka hidup sezaman, tapi mereka tak pernah jumpa. Ataupun mungkin mereka pernah jumpa, tapi dia macam ni. Ustaz dalam kelas, Ustaz pergi kelas ni Ustaz pergi kelas, cikgu Ustaz bagi menyampaikan 10 hadis. Sampaikan 10 hadis. Sampai bacaan yang kelima, suara cikgu Ustaz tu pun macam sayup-sayup sangat, jadi Ustaz pun tertidur. Habis kelas, dah habis. Jadi sekarang ni Ustaz dengar berapa hadis? Awak rasa Ustaz dah dengar berapa hadis? Ustaz main teka-teki pula. Ustaz dah dengar berapa hadis? Ustaz masuk kelas, guru Ustaz bacakan 10 hadis. Ustaz dengar 5 hadis, lepas tu Ustaz tertidur. Bangun-bangun kelas dah habis. Ustaz dengar berapa hadis? 10. 10? 10 mana boleh 10? 5 lah kan? 5 lah. Guru Ustaz, cikgu Ustaz bacakan 10 hadis. Ustaz dengar 5 je, lepas tu Ustaz tertidur. Bangun-bangun kelas dah habis. Ustaz tanya kawan sebelah. Tadi cikgu tadi lagi 5 hadis, dia cakap apa lah? Dia pun cerita kat Ustaz. Tak pun salin. Lepas tu Ustaz fikir, takkan aku nak cakap aku dapat daripada dia. Dia ni terkenal orang yang tak kuat ingatan. Dia ni terkenal selalu cakap bohong. Dia ni pun tak pandai sangat belajar.
Nanti kalau aku sampaikan hadis ni, orang macam tak apa nak ambil terima. Jadi ustaz pun cakap, aku dengar dari guru aku. Dengar lah tapi aku dapat dari guru aku. Betul lah daripada guru, tapi dia dapat macam mana? Dengar tak dengar, dia guna perkataan an. Macam tu contoh. Jadi bila dia buat macam tu, dia sembunyikan nama kawan, ustaz sembunyikan nama kawan tadi, ustaz terus bagi tahu ustaz dengar daripada guru. Ustaz tak kata, ustaz kata dengar, ustaz kata ni dari guru. Jadi bila perkataan yang macam jadi dengar ke tak dengar? Maka itu juga dinamakan tadlis. Pemalsuan juga. Okey, untuk sampai sekarang ni, daripada dhaif pada sanad, dhaif pada matan, ustaz open persoalan. Ada tak apa yang awak nak tanya? Terbuku di dalam hati. Ada tak? Masih macam tak faham ke? Ada tak? Kalau mungkin kalau ada seorang, kalau ada lah. Kalau tak ada, awak type je lah kat komen tiada. Kita nak tahu berapa orang yang ada masalah kan. Tiada Ashraf kata tiada. Tiada. Izmin kata tiada. Nurul Jihah. Izzatul Wafa. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Syukur awak jelaskan. Okey, yang terakhir sekali. Hukum beramal. Fatin, Amirah. Okey, masih semua? Okey. Hukum beramal. Hukum beramal. Hadis dhaif. Hukum beramal dia, kalau soalan tanya apa hukum beramal? Boleh beramal dengan hadis dhaif. Boleh. Tapi hanya berkaitan fadail a'mal. Awak nak tahu ke maksud fadail a'mal ni ataupun awak cuma nak belajar, awak tahu benda ni je? Maksudnya, tak payah Ustaz Aimi terang fadail a'mal tu apa. Dalam periksa ni kami pun nak hafal ni je. Cukup dah. Awak komen kan, nak ataupun tak nak. Tak usah tak marah pun. Kita tengoklah komen. Kalau ramai yang nak, kita terangkan fadail a'mal tu apa. Kalau tak nak, tulis je X pun tak apa. Kalau ya, nak, tulis ya. Faktor kedhaifannya bersifat sederhana. Nak. Okey, kena terang lah. Ramai yang nak Okey. Fadail a'mal ni apa kan? Ramai orang sebut hadis dhaif ni boleh guna untuk fadail a'mal. Fadail a'mal ni maksudnya amalan tu mesti dah ada dalam hadis sahih, mesti dah ada dalam hadis hasan, mesti dah ada dalam Al-Quran. Amalan tu. Cuma dia tak nyatakan kelebihan. Contoh, ayat Al-Quran kata, hendaklah kamu baca Quran. Tiba-tiba ada hadis dhaif kata kelebihan membaca Al-Quran surah Al-Waqi'ah contohnya. Kelebihan dia akan dapat macam ni. Maka itu dinamakan fadail a'mal. Boleh beramal lah. Sebab dia ada dhaif, tapi amalan tu mesti ada dekat dalam ni, sumber ni. Tapi kalau tiba-tiba amalan tu tak ada dekat dalam ketiga-tiga sumber ni, dia tak ada dalam hadis sahih, dia tak ada dalam hadis hasan, dia tak ada dalam Al-Quran, dia tak ada dalam hadis mutawatir. Tiba-tiba dia cerita satu amalan yang baru. Lepas tu dia pula dhaif. Maka kita tak pakai kat dia. Itulah maksud fadail a'mal. Itulah maksud fadail a'mal. Amalan tu dah ada dah dalam hadis-hadis sahih. Cuma tak dinyatakan kelebihan. Hadis dhaif ni diceritakan kelebihan. Maka itulah dinamakan boleh beramal tentang perkara-perkara fadail a'mal. Dhaif dia sederhana. Jana boleh pakai. Tapi kalau sampai mu'allaq tadi sampai 6 mu'allaq. Daripada permulaan sampai tabi'in, tak ada. Itu bukan sederhana lah. Itu teruk lah namanya, lemah lah dia. Lepas tu hadis dhaif tu mesti sesuai dengan prinsip syariat. Prinsip syariat tu maksudnya prinsip menjaga nyawa, menjaga harta. Mesti sesuai. Kalau dia bercanggah, tak boleh pakai. Hadis dhaif tu kita boleh amalkan, tapi jangan yakin dia, jangan sandarkan pada Nabi lah. Hadis dhaif ni boleh amal tapi jangan sandar pada Nabi. Kita cuma cakap ada riwayat Nabi. Tapi kita tak boleh cakap memang daripada Nabi. Tak boleh. Itu maksudnya boleh amal tapi jangan jadikan hujah. Jangan suruh orang buat lah. Jangan paksa-paksa orang buat lah. Macam tu. Dan hadis dhaif ni, ini soalan selalu tanya. Bilakah hadis dhaif tidak boleh beramal? Dia tak boleh beramal dalam perkara menetapkan halal haram. Al-haram kita tak rujuk hadis dhaif. Hukum jual beli pun sama, perkahwinan, jenayah,
Akidah kita tak akan rujuk adik doa. Kita akan rujuk sumber yang paling tepat. Kalau amalan tu ada dalam hadis sahih, maknanya sebiji-sebiji perkataan tu telah terbit dari mulut yang junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa yang Nabi cakap itulah sebiji-sebiji sampai kat kita. Kalau itu sahih ataupun hasan. Sebab tu beramal dengan hadis sahih hasan ni sangat terbaik. Tapi kalau untuk kelebihan fadhil amal, inilah dia. Bolehlah beramal. Okay. So, untuk orang kata nak habiskan kelas kita ni, kita main quiz sikit lah ya. Boleh tak main quiz? Boleh lah ya, Ma? Boleh. Boleh lah kan? Main-main quiz sikit, soalan pun tak banyak. Tapi yang ni kita tak record lah. Yang hadiah RM100 tu. Ini kita sengaja nak seronok-seronok je. Ya ada yang nak buat. Hadis dhaif. Tak last. Sekejap lupa nak tamat dulu rakaman. Stop recording.